أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu dalam kuliah maghrib kumpulan usrah 13 ke 14? 13. Nak jadi 14 ah. Dengar kata ada permohonan. Terima kasih kepada pengurusi majlis pada malam ni, Tuan Imam 1 dan 2 Masjid Ar-Ridwan, Buhur Masjid. Ni mantan masjid saya lah. Dulu, takmir dulu. Seterusnya Tuan-Tuan Imam kumpulan usrah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, uhayyikum bitahiyatil Islam. Ala wahya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ni kita akan mengambil kitab Al-Kabair sebagai panduan bacaan kita pada malam ini, dengan kita meneruskan dosa besar yang ke-51, iaitulah yang dinamakan sebagai aziyatul awliya Allah wa ma'adatuh, mengganggu para wali Allah dan memusuhi mereka. Tuan-tuan dan puan hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dia ni lebih kurang dosa besar yang ke-51 ni dengan dosa besar yang ke-50 yang sebelumnya yang saya tak ingat baca tak mana, mungkin di Masjid Al-Ilmi Sungai Bembang kot, ataupun di Masjid apa nama? Al-Husain, Masjid Terapung. Dua tu saya tak ingat yang mana yang terkemudian. Iaitulah dosa besar yang ke-50, mengganggu orang Muslim. Mengganggu orang Muslim, dosa besar yang ke-50. Mengganggu wali Allah, dia lebih menjerumus. Wali Allah ni sudah tentu dia orang Muslim. Muslim ni dia umum. Wali Allah ni dia lebih khusus, lebih mendalam, lebih fokus. Sebab apa? Dia lebih hebatlah daripada Muslim dan juga mukmin tadi ni, iaitu dosa besar yang ke-50. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengancam dan mengisytiharkan perang terhadap orang yang mahu mengganggunya, yakni mengganggu wali Allah. Disebutkan dalam surah Yunus ayat yang ke-62 sehinggalah ayat yang ke-64. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Maksudnya, ingatlah bahawa sesungguhnya para wali Allah itu tiadalah mereka takut dan tiadalah berduka cita. Walahum yahzanun, tak takut. La khaufun alaihim, tak takut. Walahum yahzanun, dan mereka ini tidak berduka cita. Alladzina, siapa mereka ni? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iaitulah mereka ini orang yang beriman. Dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman. Sebab tu antara yang kita kata orang-orang Islam ramai. Orang-orang yang beriman tak ramai macam orang yang Islam. Disebutkan kemudian wa kanu yattaqun, dan mereka ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan mereka akan mendapat berita gembira di kehidupan dunia ini maupun di hari akhirat.
La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Tiadalah perubahan bagi ketentuan Allah itu, dan itulah dia keuntungan yang paling besar. Jadi tuan-tuan, wali Allah ini, awliya, mereka ni tak rasa takut dengan orang. Apa yang orang buat, boleh buat. Apa yang orang buat dekat dia, dia terima. Tuan-tuan, kita lihat hari ni, kalaulah kita sebagai satu orang manusia biasa, kita buat baik, orang puji kita, kita seronoklah nak buat lagi. Tapi bila kita buat satu perkara yang baik, tiba-tiba ada orang mengekang kita, halang kita, marah kita, keji kita, mungkin kita akan, orang kata, kecut biasa. Dia takut, dia mungkin risau, dia bimbang. Ish, tak boleh buat dah lepas ni, kena tangkap. Tak boleh buat dah benda ni lepas ni, kena tohmah. Tak boleh kata dah benda ni macam ni, kena gam, kena ban dan sebagainya. Kita lihat antara yang dikatakan kehebatan para nabi sebelum ni, Nabi Yusuf, dia di penjara, ditangkap. Lagi nabi-nabi yang lain banyak lagi. Para alim ulama banyak ditahan, ditangkap, dipukul. Imam Malik ditangkap, dipukul tangan dia. Sebab tu dalam mazhab Malik, antaranya yang orang kata apa, takbir tangan dia letak di tepi tu. Akhir hayat dia sakit sampai tangan dia tak boleh nak buat naik. Jadi mereka ini boleh jadi awliya Allah. Memang dari segi kehebatan ilmu dia lah. Tapi kalau nak tanya dia, tanya Imam Malik, Imam Malik ni wali Allah ke? Dia tak tahulah dia nak jawab kan. Sebab apa? Wali ni dia tak jawab dia ni wali. Kan? Yang bukan wali dia jawablah dia wali. Kan? Dia try nak jadi wali. Orang yang hebat-hebat ni bila tanya, nampak lagu hebat lah dia ni, Masya Allah, hebat, bagus, cakap ilmu dan sebagainya. Wali Allah ke? Oh, dia kata saya ni bukan, tak sampai. Dia wali sebab apa? Dia baik, dia lembut, dia hebat. Dia rasa izzah Allah berada dalam diri dia. Kebesaran Allah, ketinggian Allah. Tetapi dia tak angkat diri dia. Orang yang angkat dia. Sebaliknya berlaku kepada orang yang bukan wali Allah, bila dia ditanya, oi, saya memang ada lagi beberapa grup orang lain. Dia up diri dia pula. Saya dengan kawan tu sama level. Dia up diri dia dengan individu tersebut. Wal'iyazbillah min zalik. Yang mana dikatakan dalam hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis ini, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Sesiapa yang memusuhi seorang wali, yakni kekasih aku, bagi aku, maka aku akan isytiharkan perang terhadapnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kita boleh kata hari ini banyak ada orang yang memusuhi orang-orang yang saleh, yang baik, banyak. Sahabat ni wali Allah tak tuan-tuan? Ya. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kekasih Allah. Sebab mereka bersama juga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara orang yang dijamin masuk syurga. Tapi kita tak fokuslah nama dia wali. Pasal apa? Dia ni dah memang diberi gelaran oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ashabi. Ikhwan, siapa dia ikhwan? Kita. Seperti mana dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dia boleh kenal umat dia yang akan datang dengan apa? Ghurran muhajjalin min asaril wudu, iaitu kesan daripada putihnya mengambil wudu. Tidakkah kamu tahu sekiranya kamu mempunyai kambing yang putih dalam kelompok kambing yang hitam? Maka sahabat kata apa? Sudah tentu kami tahu. Maka sebab tu Nabi kata apa? Aku tahu ikhwan aku, saudara aku itu dengan apa? Mereka ini adalah orang yang berwudu. Itu salah satu Nabi nak kenal kita, umat dia, ikhwan. Tetapi sahabat kata apa? Alasna ikhwanu, bukankah kami ni
ikhwan, saudara kepada kamu, maka Nabi kata apa? Antum ashabi. Kamu adalah sahabat-sahabat aku. Sebab itu dalam bahasa kita pun kita akan sebut sahabat tu orang yang paling dekat dengan kita. Perlih panggil apa? Rapid. Berapid. Kadang-kadang saya baru tahu rupanya terapid ni dengan pintu lah. Tapi rupanya ada juga dalam perhubungan dia panggil apa? Berapid. Dia tak panggil terapid lah. Kalau terapid sakit siapa orang tak mau. Disebut seorang wali itu memang sukar untuk ditakrifkan secara khusus kerana tiada yang mengenal wali Allah kecuali wali Allah. Tidak ada yang kenal wali Allah kecuali wali Allah. Jadi kalau tuan-tuan kenal dia ni wali Allah, tuan-tuan tu wali dah. Faham? So tuan-tuan pun hebat. Sebab boleh kenal orang ni hebat. Namun untuk mengenali dirinya sebagai wali Allah pun dia sendiri tidak dapat memastikan kerana hatinya sibuk dengan mengingati Allah dan berzikir kepadanya. Dia sendiri dia nak tahu dia ni wali ke tak? Dia pun tak ada nak fikir. Pasal apa? Pasal bukan kerja dia nak fikir, oh ni rasa-rasa dah sampai tahap wali dah ni. Sampai tahap boleh terbang lah. Sampai tahap boleh pergi Mekah pejam mata sampai. Tu. Tak ada lah. Jadi tak ada tuan-tuan. Kalaulah kita mengenali orang ni mesti wali, boleh katalah dia ni satu orang yang saleh, yang baik. Sebab sekali kita akan sebut tingkatan-tingkatan. Kalau kita tahu mungkin orang ni soleh pada pandangan kita. Sebab kita nampak dia sembahyang, kita nampak dia salat tarawih, tapi kita tak nampak dia tahajud malam di rumah ke tak. Kita tak nampak kehebatan dia macam yang apa nama? Kisah Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana dia menziarahi satu orang tu, dia tumpang tidur dekat rumah satu orang. Baik ke tak baik? Kalau tengok kerja lagu lekeh sikit lah. Kerja apa? Uli roti, tepung. Buat uli tepung. Tapi soleh tak soleh dia ni, setiap apa yang dia buat, dia beristighfar, tasbih, puji Allah dan sebagainya. Kita jatuh ni, apa cak mahang? Tak cuba bunyi benda elok. Tak apalah apa cak mahang tak maki lagi. Kalau jatuh-jatuh tu hok jenis maki tu. Ni dia ni uli ke buat benda yang baik, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan dia kata apa? Dia senantiasa melazimi istighfar dan sebagainya, benda-benda yang baik. Dengan melazimi istighfar dia kata, semua hajat aku tercapai kecuali satu benda ya. Apa dia hajat hang yang tak tercapai? Hajat aku adalah untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tu tak tercapai lagi. Aduh sedih. Dan dia tak tahu yang tidak rumah dia, yang mai kat dia tu, itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. So maksud dia apa? Tercapai. Kita hari ni duduk tengok ustaz ni hebat, Tok Syekh ni, Pak Kiai tu, Pak Lebay ni, Pak Ridok tu, Pak Serban ni, hebat. Tetapi kita tak tahu di rumah dia lagu mana lagi. Dengan anak isteri dia, perhubungan dia macam mana. Dengan kerabat dia. Adakah dia membantu orang, puji orang yang jauh? Karabah dia? Tak. Yang dimaksudkan silah. Disebutkan antara sifat wali Allah. Antara. Bukan ayat ni menunjukkan dia ni wali Allah. Antara. Iaitulah di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-134. Ketika mana orang ini dia diganggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu apa? Wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Iaitulah dan orang yang menahan amarah dia. Wali ni kalau kita buat dia marah orang tak? Tak, dia tak marah. Kita kata kat dia, kita pukul dia tak buat, dia tak melawan. Sebab apa?
dia mengharapkan hanya saja balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Dia tahan amarah dia. Wal afina 'anil nas. Bahkan orang tu dia buat kesalahan kat dia, buat apa? Dia maaf balik. Kita hari ni hang tak minta maaf kat aku, tak ada. Selagi hang tak mai musyafahah ni, jumpa puk tangan cium, tak ada. Ni silap-silap bukan hak tu, kita kata apa? Ni kaki. Mai tak lagi tak mai tak cium kaki minta maaf aku, tak ada. Kita lagu tu. Tapi orang yang sifat dia wali, hebatnya, kita boleh lihat firman Allah dalam surah Ali Imran. Yang ni ayat ni bukan tujukan kepada wali, tapi sifat dia. Bahkan apa? Dia maafkan orang. Wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tuan-tuan. Bahkan disebut dalam hadis sahih yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Ketika mana Nabi SAW menyebutkan hadis ini, para sahabat apabila mendengar hadis ni dia jadi macam terkejut sikit. Iaitu, tolonglah saudara kamu zaliman, yang melakukan kezaliman, atau mazlum, ataupun yang telah pun dia kena kezaliman. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, kami tahulah kalau nak bantu orang yang kena zalim, tapi kalau orang yang melakukan kezaliman nak bantunya lah. Iaitu dengan apa? Memberikan dia nasihat, memberikan dia pandangan. Orang yang buat zalim hari ni kita tak berani dengan dia. Sebab apa? Kita jaga periuk nasi kita. Kita jaga kita punya kedudukan kita. Kita jaga kita punya mal, harta, kekayaan, kemewahan, kedudukan, pangkat dan sebagainya. Tak berani. Tetapi antara orang-orang ini adalah apa? Dia menegur orang yang melakukan kezaliman. Waliullah. Kekasih Allah. Bahkan kalau kita lihat antara apa maksud kekasih Allah ni? Kekasih Allah, bila sebut pasal kekasih Allah secara umumnya, apakah maksud dia? Maksud kekasih Allah, sebab itu dikatakan tadi, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Antara sifat wali Allah itu, dia tak takut dan dia tidak akan bersedih berduka cita. Alladzina, iaitulah mereka, apa dia ayat yang pertama? Amanu, beriman. Maka kita lihat maksud kekasih Allah secara umum itu, iaitulah dia apa? Yakin dan patuh. Apabila sebut yakin, yakin itu apa dia? Beriman lah. Kan? Beriman itu dia kena yakin. Yakin dan patuh pada perintah Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Tuan-tuan, jadi bila sebut secara umum, siapa yang yakin, siapa yang patuh pada Allah, siapa yang buat apa yang Allah suruh, siapa yang tinggal apa yang Allah larang, ini adalah ciri-ciri wali Allah. Maka saya rasa tuan-tuan termasuk dah. Saya belum tentu. Tuan-tuan, pasal apa saya kata begitu? Pasal boleh jadilah kita kata kebanyakan daripada tuan-tuan adalah orang yang melakukan perintah Allah, sembahyang, zakat, puasa, apa lagi? Benda-benda yang sewaktu dengannya, bekerja, meninggalkan apa yang Allah larang, tak berzina, tak mencuri, tuan-tuan. So, alhamdulillah kita kata ada nampak ciri-ciri wali Allah lah ni. Kan? Tetapi yang ni adalah sifat orang yang umum. Maka mari kita lihat tingkatan-tingkatan dia. Ini bukan tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, PT3, tingkatan 4, tingkatan 5, SPM. Bukan tingkatan yang tu. Tingkatan darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kita isyak pukul 8.40 apa? Dan lagi, baik. Tingkatan yang pertama umum, iaitu apa dia tuan-tuan? Dia buat yang wajib, yang sunat dia tak buat. Dia buat yang wajib, yang sunat dia tak buat. Ini adalah tingkatan yang pertama. Dia buat yang wajib ya, yang sunat tak buat, tak payah. Menunjukkan dia ni antara orang yang baik tak? Baik lah. Kekasih Allah tak? Tuan-tuan, kita buat yang wajib. Kita ni duk fikir wali ni. Wali, bila sebut wali, dia ni mesti mata bercelok. Dia ni mesti rambut panjang. Dia ni mesti pakai serban. Kita duk bayang lagu tu. Tu yang pakat-pakat tak boleh jadi wali belaka. Bila nak akad nikah pun, tak apa ustaz. Tu wali lain kan. Tuan-tuan, kita ni dah buat yang wajib. Tinggal benda yang Allah haramkan, buat yang wajib. Yang sunat, tak buat. Masuk syurga tak? Masuk syurga? Masuk. Orang Arab Badui mai jumpa Nabi SAW tanya, "Wallahi la azidu ala dhalika syai." Demi Allah, aku tak mau tambah dah hak lain. Nak buat wajib dah. Adkhulul jannah. Kata Nabi SAW, "Aflah in sadaqt." Kamu akan berjaya sekiranya kamu benar. So menunjukkan apa? Wali tak? Wali ya baiklah tu. Dapat masuk syurga Allah. Satu. Dia buat yang wajib, yang sunat-sunat tak mau. Yang kedua, iaitulah dia buat yang wajib dan sunnah. Okey, dia buat yang wajib, dia buat yang sunnah. Yang tadi ni dia buat yang wajib, sunnah dia tak buat. Haram dia tinggal. Makruh goyang-goyang. Kan? Yang ni dia buat yang wajib, dia buat yang sunnah. Dia tinggal yang haram, dia tinggal yang makruh. Tadi ni satu, maka pasangan dia dua. Yang ni dua, pasangan dia empat. Faham tak faham? Satu tu apa? Satu tu dia buat yang wajib, so dia tinggal lah yang haram. Makruh tak tahu lagi lah. Faham tak lagi? Mai yang syarat yang kedua, tingkatan yang kedua, dia buat dua benda. Dia buat yang wajib, dia buat yang sunat. Maka dia ada pair dua benda. Dia tinggal yang haram, dia tinggal yang makruh. Okay. Iaitulah yang ni orang yang hebat. Sunat pun dia pulun, tengah malam pun dia mangkit. Dia letih kerja pun, dia tetap berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bagilah malam ni mangkit." Dia kata, "Ish, nak mangkit lagu mana tak tahu. Memang tak boleh mangkit lah. Pasal apa? Letih sangat dah." Dia fikir cara. Dulu mak kata, malam-malam jangan minum air banyak, nanti kencing. Dia fikir cara. Tak apa, kena minum air banyak. Supaya apa? Supaya termangkit sebab nak terkencing. Tujuan bukan nak mangkit kencing. Tujuan dia nak mangkit apa? Semayang. Tujuan dia. Itu contoh saya reka bila. Dia punya letih, tetapi dia nak mangkit juga solat malam. Dia cari sebab untuk dia nak mangkit solat malam. Kita lagi nak cari apa? Alasan. Dia nak main nak malam. Oh, tak main. Pasal apa? Letih. Macam saya tadi. Dia nak pergi apa? Tak pergi. Pasal apa tak pergi? Salah kunci. Kunci-kunci yang ni pergi letak atas buku. Letak atas buku. Pergi masuk tidur. Tinggal yang ni. Memang dia duduk menyanyi seorang-seorang di luar. Kita pun bye-bye lah. Tak mungkin. Manusia tak. Yang ni orang bohong masjid. Orang bohong masjid. Orang titik benar dia faham lah. Orang lain mungkin dia fikir, apa maksud dia. Siapa yang faham, dia cerita ke orang tak faham. Orang tak faham, kalau dia tak mau tanya, itu lebih baik. Tak duduk sibuk. Okey. Yang tu yang kedua. Dia buat benda yang sunat. Dia tinggal perkara yang makruh. Kita hari ini tuan-tuan, perkara yang makruh kita buat tak? Buat tak? Buat ke tak buat? Rasa-rasa lagu buat lah. Rasa-rasa lagu buat. Saya tak mau sebut perkara yang makruh. Saya nak sebut perkara yang berdosa. Rasa-rasa buat tak?
Rasa-rasa perkara yang berdosa pun buat. Iaitu apa? Inna ba'dadh-dhanni isma. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Dosa dah tu. Duk bersangka orang lagu tu, lagu ni. Pe'ah tu memang lagu tu. Kan? Aku rasa dia sebut tu ni. Kan? Me'ah ni memang aku kenal lagu ni. Kan? Kita bersangka. Itu adalah dosa. Kalau kata dosa pun nak buat, makruh ni payah sikit lah. Kita nak tinggal. Perkara yang makruh. Yang tu adalah tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua ini dia dikatakan tidak sampai kepada tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang kedua ni kita ni kira bagus dah lah. Manusia siapa yang sampai ke tingkatan yang kedua ni dia bagus. Lah ni lah. Saya tak rasa saya berada di tingkatan yang kedua. Iaitu apa? Yang sunat pun tak pernah tinggal. Buat ke semua. Makruh pun tak pernah. Tak pernah tinggal makruh. Makruh saya tak pernah tinggal. Kadang-kadang dia buat juga. Kan? Jadi tuan-tuan, sukar. Saya tak tahulah mungkin tuan-tuan boleh jadi sampai. Tetapi tingkat yang kedua ini dia tidak boleh sampai kepada tingkatan yang ketiga, iaitu tingkatan yang kedua ni apa dia? Iaitulah tingkatnya para nabi dan juga para sahabah. Bukannya dalam niat saya sebut tingkatan yang ketiga ini iaitulah nabi dan sahabah itu pada level yang sama. Nabi dan sahabat level yang sama tak? Tak. Sudah tentu nabi itu lebih. Tetapi setidak-tidaknya para sahabah itu adalah apa? Khairul qarni. Nabi sebut apa? Sebaik-baik kurun itu adalah kurun aku. Sebaik-baik orang yang ada pada zaman itu, manusia itu adalah pada zaman Nabi SAW. Sahabat Nabi. Bahkan Nabi jamin dia ni masuk ke dalam syurga. Jadi sahabat ni baik. Setidak-tidaknya sahabat ini tingkat yang ketiga. No? Setidak-tidaknya sahabat ini dia ada kelebihan. Walaupun dia sama orang macam kita, tidur macam kita. Mungkin yang letih berdengkak macam kita. Okay? Makan makanan yang sama macam dengan kita makan. Ayam ke, kambing ke. Kan? Jadi, apa yang saya nak habaq? Iaitulah ada kelebihan pada sahabat yang tidak ada pada kita. Sahabat melihat Nabi SAW. Kita tidak. Para sahabat, mereka itu adalah apa? Menyaksikan malaikat. Kita pernah siapa kan ni pernah tengok malaikat? Kan? Dia kata pernah tengok malaikat. Dikatakan malaikat ni mai menziarahi kita sehari 5 kali. Kan? Tapi kita tak tengok dia, kita tak tahu dah. Kan? Kalau kita tahu dia, kita gerun dah. Tetapi malaikat, para sahabat pun tak tahu itu adalah malaikat. Tetapi setidaknya kemudian diberitahu. Kita boleh lihat antara beberapa hadis. Saya nak buat main 3 cerita kelebihan sahabat bila dia melihat malaikat. Dia melihat malaikat. Yang pertama, hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Hadis yang kedua berkaitan dengan apa? Islam, iman dan juga ihsan. Iaitu malaikat Jibril mai mengajak. Kan? Laki tu baju dia putih sungguh, rambut hitam sungguh. Bila dah habis, Nabi tanya Umar, tahu tak tadi ni siapa? Umar kata Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi bagi tahu itu adalah Jibril datang untuk mengajarkan berkaitan dengan urusan agama kamu. Jadi para sahabat melihat rupa muka malaikat dalam bentuk manusia ketika itu. Yang kedua, antara kelebihan sahabat iaitulah dia nampak malaikat. Contohnya kita boleh lihat dalam peperangan Badar. Dia nampak malaikat turun dengan banyaknya. Satu. Antara kisah yang lain yang mungkin tuan-tuan dengar, yang mungkin tuan-tuan ada yang tak pernah dengar, malam ni kita dengar. Apa dia? Iaitulah yang berlaku pada Abbas. Al-Abbas. Siapa dia Al-Abbas? Pakcik Nabi. Dia lewat sikit masuk Islam. Dalam perang Badar, dia tak Islam lagi. Dia ni, Al-Abbas ni, fizikal dia besar. Besar. Fizikal dia satu orang yang sangat besar. Dia ni pula ditawan dalam perang Badar, dia ditawan oleh Ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni adalah satu orang yang kalau kita buka sifat-sifat sahabat, sifatus sufwah dan sebagainya macam-macam kita lagi ada.
Dia ni adalah nahif. Apa dia nahif? Kurus, keding. Sifat fizikal dia yang diceritakan dia ni adalah kurus. Bahkan ada yang menceritakan ketika mana dia banyak pokok, kain dia ditiup oleh angin, terselok kain, nampak betih, sahabat gelak. Bahasa kita Melayu ni orang panggil apa? Allah betih keding. Kan? Halus. Sahabat gelak. Nabi kata, pasal apa kamu gelak? Sesungguhnya timbangan dia tu, kaki dia, tangan dia yang kurus, yang keding tu, yang pada gelak tu, kata Nabi, lebih berat daripada bukit Uhud. Tu dia. Kan? Tapi saya rasa tuan-tuan, kita hari ni kalau duk fikir bukit Uhud ni, kita pun berat ya. Betul tak? Pasal apa? Saya kita hari ni duk pulun, angkat jenazah, ikut tempat jenazah, duk kata qiratan. Satu qirat tu apa dia? Sebesar bukit Uhud, satu qirat. Jadi kita pun duk bayang apa? Oh, kita pun pahala boleh tahan. Kan? Sebab tu kita duk kata kat orang, takut apa? Kata je kat orang. Kan? Habis sangat rasa pahala habis, cari jenazah pula. Dapat pahala ni. Kan? Faham lagu tu pasang. Kan? Tuan-tuan. Tetapi saya nak cerita. Ibn Mas'ud, dia tahan, dia yang menawan Al-Abbas, pakcik Nabi dalam peperangan Badar. Pakcik Nabi menjadi tawanan dalam perang Badar. Dia masuk Islam selepas tu. Bila dah dia ditawan, Al-Abbas pegang dia, tarik dia, dia meraung kesakitan yang teramat sangat. Bila dia masuk Islam, para sahabat tanya dia. Wahai Al-Abbas, pasal apa? Hadis ni ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kita boleh cari. Sahabat tanya dekat Al-Abbas, pasal apa kamu meraung kesakitan ketika mana kamu dipegang oleh Ibn Mas'ud yang sangat kecil, sedangkan kamu orang yang sangat besar, hebat, gagah. Kan? Dia kata apa? Wallahi, demi Allah, bukan dia yang pegang aku. Siapa yang pegang aku? Aku nampak satu orang yang putih pegang aku. Bahkan dia bukan pegang, dia nak kepok tangan aku. Itulah aku sakit. Yang lain siapa nampak? Sahabat nampak? Sahabat waktu dia tak nampak pula. Yang nampak siapa? Al-Abbas. Al-Abbas ni sahabat dah lagi waktu tu. Waktu tu tak sahabat lagi lah. Dia tak Islam lagi waktu tu. Dia belum diiktiraf sebagai sahabat. Lepas tu baru dia Islam, baru dia cerita. So dia nampak tak? Dia nampak malaikat. Tuan-tuan nampak? Nampak kot lah, nampak waktu aksiden tu, nampak dia duduk ujung kepala, duduk sentap. Tu dia, kita pun dandan lah. Tinggal tempat kemalangan tu, kita pergi ke masjid. Masuk mayang taubat. Hang pasal apa ni? Kan? Bukan hang duduk suka merempit apa sebelum ni. Taubat dah, nampak malaikat ni. Kan? Tak, kita tak nampak. Antara kelebihan sahabat yang lain, iaitulah kita boleh lihat dalam hadis sahih berkaitan dengan cerita sahabat Nabi Salman Al-Farisi dan juga Abu Darda. Mereka ini dipersaudarakan atas dasar Islam. Salman Al-Farisi dan juga Abu Darda, mereka ini ketika mana menjamah makanan, ketika mana duk makan, berselera makan, tiba-tiba terdengar makanan yang mereka duk makan itu buat apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sahih. Tuan-tuan tengah makan ayam, tiba-tiba ayam Allahu Akbar. Allah. Wih, cari tang mana ni? Aku seorang je dalam kedai ni. Tengok tukang masak tu duduk ujung. Dengar perembang letak dekat pinggan. Rupanya ayam aku duduk makan, duduk bertasbih. Pernah? Saya tak katalah ayam. Dalam riwayat menceritakan makanan yang dimakan oleh Salman Al-Farisi dan juga Abu Darda, makanan itu bertasbih dan mereka dengar. Kita hari ni kalau dengar lagu tu, saya tak rasa ni ada ruang kosong untuk duduk-duduk ni. Penuh orang main masjid. Takut. Pasal apa? Pasal dia akan yakin keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak bagi tahu kelebihan sahabat. Dia ni merupakan wali. Walaupun kita tak sebut, sahabat takkan wali. Menunjukkan apa? Dia ada kelebihan daripada kita. Maka kita sebagai manusia biasa ini, tingkatan kita adalah tingkatan satu dan tingkatan yang kedua. Iaitu tingkatan yang pertama, dia buat yang wajib, dia tinggal yang haram. Tingkatan yang kedua, dia buat yang wajib, dia buat yang sunnah, bahkan melazimi dan menyukai yang sunnah itu. Dan yang
Seterusnya dia tinggal yang haram, bahkan perkara yang makruh itu juga dia akan tinggalkan. Berdasarkan hadis qudsi. Berdasarkan hadis qudsi tingkatan kita yang kedua ni. Tingkatan kita yang kedua, hadis qudsi yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Muslim. La yazalu 'abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza habbaituhu kuntu lahu sam'uhu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yabsuru bih wa yaduhu alladhi yabtishu bih wa rijluhu alladhi yamshi alayh. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi. Iaitu la yazalu 'abdi, tidaklah satu hamba aku mendekatkan. Siapa dia hamba aku? Kitalah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Yataqarrabu ilayya, mendekatkan dirinya kepada aku bin nawafil. Sebut apa tuan-tuan? Allah sebut apa? Nawafil. An-nafilah. An-nafilah tu apa dia? Sunat. Dia mendekatkan dirinya kepada aku dengan membuat perkara yang sunat. Malangnya kita hari ni ambil juga hadis ni tapi tak faham maksud yang betul. Maksud yang betul apa? Maksud yang betul, yang wajib memang dia tak pernah tinggal. Yang sunat pun dia buat hampir-hampir tak pernah tinggal. Tapi kita hari ni yang wajib tak buat. Yataqarrab ilayya, mendekatkan diri kita kepada Allah bin nawafil, dengan perkara yang sunat. Apa dia? Sembahyang tarawih. Tu ya? Sembahyang tarawih penuh. Sembahyang subuh tak penuh. Sembahyang Jumaat gagah. Sembahyang maghrib boleh jadi. Sembahyang isyak sebab dengar kuliah. Zuhur asar tak dan. Asar nak ambil anak, zuhur nak makan. Tuan-tuan, kita salah faham. Kita buat yang tarawih. Kita kata tarawih sebulan. Setahun dia main sebulan ya. Kita ditipu. Betul benar tu, tapi kita ditipu oleh syaitan. Sedangkan yang wajib kita tinggal. Mendekatkan diri kepada Allah dengan dalam perbuatan yang wajib kita tinggal. Maksud hadis ni macam tu tak? Lebih kurang. Tapi kena faham dengan fahaman yang betul. La yazalu 'abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil. Mahzuf, yang terpadam di sini adalah apa? Dia ni mengutamakan benda yang wajib, bahkan benda yang sunat dia buat sampai seakan-akan dia tak pernah tinggal. Hatta uhibbahu, sehingga aku, yakni Allah, suka kepada orang tu sebab dia buat benda yang sunat. Fa iza habbaituhu, apabila aku menyukainya, Allah kata, kuntu lahu sam'uhu allazi yasma'u bih, maka pendengarannya adalah apa yang aku izinkan, aku dengarkan. Dia dengar benda yang elok ya. Gosip-gosip apa? Tinggal. Bawang-bawang apa? Tinggal. Bawang tinggal. Kita dengar lagu, ni bawang apa? Ni bawang putih, oh bawang putih okey. Ni bawang apa? Ni bawang Holland, bawang Holland lagi sedap. Manis sikit. Ni bawang apa? Ni bawang besar. Oh lagi pedih hok ni. Hok ni kalau makan dengan sate kan. Tuan, kita ni nak benda yang macam tu. Sebenarnya sifat wali ni tak mau. Yang kedua, wa basaruhu allazi yabsuru bih, dan pandangannya dia ikut apa yang aku pandang, iaitu apa dia? Pandangan yang baik-baik saja yang dia akan tengok. Benda yang buruk dia tak tengok dah. Wa yaduhu allazi yabtishu bih, dan tangannya, dia menggunakan tangannya untuk memegang, untuk buat benda yang baik-baik. Rijluhu, kakinya dia langkah kepada perkara-perkara yang baik, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda yang dilarang dia tak buat. Wal a'yazubillah min zalik. Itu adalah sifat wali Allah. Jadi lepas ni jangan duk tanyalah, kawan ni wali tak? Ustaz Syekh ni wali tak? Saya tak tahu. Saya abang dah tadi, orang yang tahu dia tu wali, dia tu kena wali dulu. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya abang, ya dia wali. So maksud dia, fahamlah duduk meja ni pun wali jugalah. Duduk kat meja ni. Jadi tak ada tanyalah lagi, kawan ni wali tak? Tak ada tanya. Walaupun saya buka soalan lagi yang tanya tu. Dosa besar yang seterusnya, iaitulah dosa besar yang ke-52. Dosa besar yang ke-52, iaitulah yang dinamakan sebagai al-isbal, melabuhkan pakaian. Isbal ni banyak ada orang duk dengar, banyak ada kita duk bincang, tapi tak apalah dah, kita ikut turutan ni. Al-isbal. Dalam
firman Allah Subhanahu wa taala surah Luqman ayat ke-18. Wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maksudnya, janganlah engkau berjalan di muka bumi itu dengan menyombong diri. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang sombong diri dan membanggakan diri. Antara sifat orang yang sombong, iaitulah apa? Pada zaman Nabi, iaitulah dia melebihkan pakaiannya. Tuan-tuan, antara orang yang hebat pada zaman Nabi SAW, iaitulah Sayyidina Abu Bakar. Bila dia dengar pasal isbal ni, dia tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, adakah aku ni termasuk dalam kalangan orang yang sedemikian?" Sebab apa? Pasal Sayyidina Abu Bakar ni dia memang jenis pakaian melabuh. Pakaian dia bahasa perlis panggil lorot. Kan? Lorot. Betul ke lorot? Melerek dah. Tak ada orang panggil lorot. Tak pernah dengar. Oh, mungkin saya Padang Melangit, menikah dengan orang Padang Melangit. Orang Padang Melangit ni dia kadang-kadang bahasa dia hebat lah. Kan? Biasalah duduk langit. Indra kayangan. Tuan-tuan Darussunnah tu payah. Saya indra kayangan. Kan? Dalam hadis surah Imam Al-Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar. Apa yang lebih daripada buku lali, matanya, minal ka'bain, mata, dua mata tu. Okey? Minal izar, daripada kain, maka ianya akan dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang pakcik ni di satu masjid. Saya sebut dalam masjid mana? Kan? Perlis bukan banyak orang masjid, cari-cari jumpa pakcik tu. Kan? Memang dia ni jenis yang pakai labuh. Saya tegaklah pakcik ni pun. Lepas tu dia main labuh terus tu. Kan? Dia orang panggil apa ni? Gulung, turun pula. La ilaha illallah pakcik ni. Cikgu kalau cari lagi jumpa. Kan? Saya abang pakcik ni. Saya abang dia pakcik angkat sikit. Kan? Dia pun turun ke bawah juga. Pasal apa? Tetapi dia bukan niat orang yang sombong. Maka dia juga termasuk dalam perbuatan Sayyidina Abu Bakar. Kerana dia memang individu yang macam tu. Orang yang jenis, kalau saya nak kata selekeh sikit, tuan-tuan kata saya kata kat Abu Bakar pula. Bukan, dia memang macam tu. Dia memang pakaian dia begitu. Kalau kita hari ni, kita panggil tukang jahit, main ukur baju. Dia ukur sampai tang ni. Dia ukur sampai tang ni. Saya kata, tak boleh. Kena sampai tang ni lah. Ni, masuk neraka ni. Kan? Hadis Nabi ni tak bagi. Maka kalau kawan tu kata lagu tu, sat lagi buat baju singkat. Protokol pula tak kena. Sebab dalam protokol, ni yang saya ikut kursus lah. Dalam protokol, bila kita pakai baju tangan panjang, kot ni dia kena pendek sikit. Baju yang kita pakai tangan panjang tu dia kena lebih daripada kot. Menunjukkan kalau kot tu hitam, baju tu tangan panjang kena putih, dia kena nampak putih sikit. Saya tak tahu entah mengaji ke tak. Dia kena lebih sikit. Supaya bila angkat tu nampak style. Oh, ada hitam, ada putih. Kan? Saya tak tahulah style tak mana. Tapi tak apalah, itu protokol dunia. Cumanya law ni kita nak kaitkan hubungan kita sekarang. Melebihkan pakaian itu. Apakah kita termasuk? Sudah tentu tidak. Kerana apa? Kerana kita lah kain dah murah. Tapi kalau siapa yang masih lagi menjaga perkara itu, maka ianya termasuk dalam perkara yang baik. Sunnah. Sunnah untuk kita buat perkara yang sedemikian. Kalau kita nak ikut etika, kita nak bagi seluar tu pun lebih daripada buku lali sikit, okey tak? Okey lah. Tapi kalau siapa yang mampu untuk dia nak pergi kerja, office hour pun dan sebagainya, 8 pagi, 5 petang pun dia pakai seluar singkat, orang kata, hang ni sebab teruk, ni sunnah baik. Kan? Boleh tak orang lawan dia? Tak boleh lah. Kan? Tapi kalau bos dia kata, saya nak pecat sebab apa? Kamu tak ikut. Boleh tak bos dia pecat dia? Boleh. Sebab itu undang-undang dunia. Kan? Salah tak? Tak salah. Tapi dari segi kehebatan dia menjaga sunnah, kita tabik spring dia. Bagus. Bab sunnah ni banyak lagi lah. Tak boleh nak sebut isbal saja. Bahkan kalau kita lihat
La yanzurullah ila man jarra idharuhu batran. Allah tidak akan memandang orang yang menarik sarungnya ke tanah dengan tujuan menyombong. Menunjukkan apa tuan-tuan? Kebanyakan hadis pasal isbal iaitulah terkait dengan sombong. Kalau kita bukan niat kerana sombong, tak ada. Tadi dah bunyi, kita azan dulu, betul kita sambung 2 lagi ataupun 3 hadis, betul kita tutup. InsyaAllah. Kita buka pada soalan. Kita azan dulu. Kita lihat hadis yang seterusnya yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Muslim. Kata Nabi SAW, "Man jarra saubahu khuyala lam yanzurillah ilaihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menyeret pakaiannya, jarra saubahu, jarra bagi jalan, seret bagi labuh. Khuyala iaitu apa? Berlagak sombong, berlagak sombong. Lam yanzur, Allah Subhanahu wa taala tak lihat, ilaihi yaumul qiyamah, padanya pada hari kiamat kelak. Ada orang hari ini yang dia sengaja seret pakaiannya. Ada? Ingat lagi. Ya aku orang muda-muda nak teringat. Kan ni apa punya. Ke zaman dulu waktu menikah dulu pun seret kain ni lah. Ada lagi lah. Lah ni tak. Sebab dia senang sikit kata dia seret. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat waktu saya berada di Jordan dulu, di Syria pasal kelas memang tak pernah berjumpa dengan orang perempuan. Di Jordan University kelas dengan orang perempuan. Orang-orang Allahu Akbar. Kalau sebut saya sebut negara ni memang ni lah. Kebanyakan negara-negara Arab, Oman, Qatar dan sebagainya, dia dah jadi macam habit tu. Dia memang habit dia untuk pakaian yang labuh. Pakaian dia memang macam tu. Kita ni kalau masuk kelas steady lagi ya. Musim-musim salji pun kelas tu tak apa nak kotak. Pasal apa? Pasal kasut kita saja yang basah, yang jijak tu dia dah bersih-bersih lah. Tapi main dengan depa ni kasut tu okey lagi. Tapi main dengan kain tu dah duk seret salji, lepas tu dia seret tanah, dia masuk dalam kelas.
Boleh tahu kelas tu kotor, masuklah puak-puak ni. Boleh tahu minyak wangi tu bau kuat, masuklah puak-puak ni. Depa ni memang ada habit dia macam tu. Kalau bau orang Syria, dia tak bau sangat. Bau orang Mesir, dia mungkin bau kuat sikit. Bau orang Jordan, dia macam ni. Contohlah, ni taklah semua lagu tu. Kita kata kebiasaannya. Tapi bila dia mai orang belah Hijaz, orang belah Oman, orang belah Qatar, orang belah macam tu, Abu Dhabi dan sebagainya ni, Allahu Rabbi, dia punya bau minyak wangi dia pening. Kan? Satu, dia punya jubah dia meleret. Kalau yang laki tu, kan, jubah dia jenis keras steady. Tapi laki dia tak labuh. Jubah dia keras tu, pak. Kan? Saya pun ada lah, kan. Tapi bukan nak tunjuk syekh lah, pasal nak bagi ada selas keping. Kan? Basuh memang tak ada ni, gantung ya, sak macam sereka. Mahal. Saya pun pasal member, hang tak mau ke satu aku belanja sikit. Boleh, hang belanja boleh. Kan? Kalau nak arak kat gua ya tak ada dia, mahal. Tapi tuan-tuan, khoyalah kerana apa? Sombong. Kita boleh kaitkan kalaulah orang itu tak lebih pun, tapi kalaulah dia sombong, adakah dia juga akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, samalah. Pasal apa? Pasal Allah tak melihat pada pakaian. Allah tak melihat, Allah lihat pada hati. Kalau dia buat itu memang kerana sombong, kerana nak menunjuk kepada orang, pakailah macam mana pun. Memang balasan tempat dia adalah di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi tuan-tuan, bukanlah saya nak suruh tuan-tuan bakat pelabuh habis, tak. Nak bagi tahu kata dia ada saringan dia. Saringan dia apa? Ciri-ciri yang mesti ada, iaitulah dia kena sombong. Kerana apa? Kerana pada zaman Nabi, pakaian itu susah. Pakaian itu memang payah nak dapat. Kita lihat sahabat. Satu orang yang ketika mana Nabi sedang mungkin kita kata bagi dars, bagi mengajak itu duduk dengan para sahabat. Satu orang perempuan mai, tawarkan diri dia kepada Nabi SAW. Perempuan tu kata apa? Ya Rasulullah, nikahilah aku. Maka Nabi kata apa? Nabi kata, aku lastu bihajah. Aku tak berhajat lagi nak berkahwin. Menunjukkan apa? Nabi ni yang Nabi kahwin dengan hajat Nabi, hanya sekali je. Siapa dia? Khadijah. Selepas daripada tu, itu semua wahyu, perintah Allah. Nabi kahwin. Yang kemudian, maka bila perempuan tu mai, Nabi ni perempuan tu offer. Kita kalau perempuan tu offer, kan, kita bakat beralih tengok apa dia ni, buang terbiat offer diri lagu tu. Kan? Perempuan masuk tengah saya duduk bagi kuliah, perempuan masuk, ustaz kahwin dengan saya. Kan? Wish. Orang paling bakat tengok apa dia ni. Memang tak ada lah orang buat begitu pun. Kan? Ni risau juga bini duduk tengok rumah pasal. Kan? Walaupun saya tak tahu lah nak kata ya ke tak kan. Tuan-tuan, tapi nak bagi tahu benda tu lah. Apa yang Nabi kata, tiba-tiba ada satu orang yang hanya sahaja ada pakaian yang menutup di antara pusat sampai ke lutut. Seorang sahabat Nabi, dia angkat tangan. Ya Rasulullah, kahwinlah aku dengan dia. Kahwinkan dia dengan aku. Laki tu tak padangan ada apa? Selai tu ya. Yang ni baru betul selai sepinggang. Dia memang ada yang tu ya. Maka kata Nabi SAW, baik, aku akan nikahkan engkau dengan dia. Irji', balik cari cincin daripada mah. Ada tak? Tak ada. Balik cari cincin daripada perak. Ada tak? Tak ada. Balik cari cincin daripada besi. Ada tak? Tak ada. Maka Nabi SAW menikahkan dia dengan perempuan itu dengan apa? Bima ma'aka minal Quran. Apa yang kamu hafal daripada Al-Quran, kamu kena ajak dia. Mahar. Tuan-tuan, keadaan pada zaman Nabi ada selai kain tu. Tuan-tuan, pada malam ni, walaupun nampak jubah, dalam tu boleh ada apa? Boleh ada seluar. Boleh ada kain. Dalam kain mungkin ada hak kecil 3 segi. Mungkin ada 4 segi. Kan? Mungkin ada t-shirt lagi. Hak perempuan ada lagi. Banyak. Pada zaman Nabi, seorang perempuan datang. Tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bolehkah aku ni nak sembahyang? Yang ni dalam fiqh ada. Boleh tak aku nak sembahyang? Nak pakai satu kain sahaja. Pakai satu kain saja, aku nak pusing tutup badan aku semua. Maka kata Nabi SAW, aw likullukum sauban,
apakah kamu semua ni semua pakai ada 2 helai baju? Tuan-tuan nampak? Soalan Nabi nak menunjukkan pada zaman Nabi tu, awak hampa semua pakai ada 2 helai kain ke? Tak. Bukan semua orang ada 2 helai kain. Jadi kalaulah seorang tu dia ada 1 kain pun, dia boleh untuk buat yang saya ajak di masjid ni dulu, saya ingat. Auzir walau bisyaukah. Nabi perintahkan, buatlah kancing, buatlah tenunan walaupun menggunakan apa dia? Syaukah, iaitu duri. Ambil duri itu tenun supaya baju tu letak kan, kalau kata selai satu duduk pada atas sampai ke bawah, silap-silap lagi dia lorot lah kan, dia jatuh lah, leret jatuh ke bawah. Nabi suruh buat apa? Auzir walau bisyaukah, buatlah kancing walaupun menggunakan duri. So tenun dia, bagi dia kejap dia lekat. Ya tuan. Jadi akhir yang saya nak bagi tahu berkaitan dengan isbal ini, iaitulah dia kena ada ciri-ciri sombong, bongkok. Maka kalaulah kita melebihkan pakaian ada ciri itu, maka waktu itu kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Wal'ayazubillah min zalik. Dan saya merasakan kita pada hari ini bukanlah kerana sombong, tetapi kerana jara biha uruf, iaitu berjalan padanya uruf masyarakat, iaitu orang dia lebih sikit daripada pergelangan tangan, dia lebih sikit daripada pergelangan kaki pula. Buku lali kaki tu. Wallahu taala a'lam bisawab. Itulah 2 dosa besar yang sempat kita ambil pada malam ni, iaitu dosa besar yang ke-51 dan dosa besar yang ke-52. Saya buka kepada soalan insya-Allah. Karamah, kelebihan. Dan apa kelebihan dia? Kelebihan dia yang kita katakan tadi lah. Kelebihan dia, dia sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja hajat dia, semua dia dapat. Walaupun dia tak minta kepada kesenangan, dia seorang yang menguli tepung, dia dapat tak? Dia dapat. Kita hari ini, kita punya main setting kita yang saya habaq tadi. Karamah itu apa? Karamah itu adalah mesti dia ni, dia berhajat, ya Allah, aku nak motor, keluar rumah tu, lak kaki tu, tiba-tiba lak kaki hari ni terkuat sikit. Tonyoh lak kaki, ada apa? Ada duit. Kan? Duit siapa ni? Oh, beli motor. Tu karamah. Itu main setting kita. Dia kena ada kelebihan lagu tu. Kan? Sedangkan yang sebenarnya karamah ini Allah bagi mencukupkan. Apa yang orang tu nak, dia ada. Dia dapat. Hajat dia nak jumpa orang ni, dia dapat jumpa. Kan? Mungkin dia tak jumpa tapi orang tu main ziarah dia. Kan? Kita hari ni, kelebihan kita apa? Kita ada tak kelebihan? Ada. Kalau sahabat dulu, dia nampak malaikat. Kita lah nampak apa? Nampak hantu. Kan? Nampak hantu. Oh, kita ada kelebihan. Allah buka hijab boleh tengok hantu. Kan? Karamah tu orang bagi. Betul tak? Kita yang beranggapan macam tu. Kan? Sedangkan sebenarnya bolehkah kita nak melihat syaitan dan sebagainya ni? Ini perkara yang ghaib. Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kita nampak. Sebab tu kita duk baca dekat tazkirah kematian. Imam kena tahu antaranya. Antaranya apa dia? Dikatakan iaitulah apabila yang dipalu malaikat memukul jenazah yang berada di dalam kubur, apa dia? La sami'a, binatang itu akan dengar. Semua benda yang lain akan dengar. La sami'al insan la sa'iqa. Kalaulah manusia itu dengar, sudah tentu dia akan lari takut. Kita hari ini kita dengar benda yang ni sikit, kita kata inilah bunyi azab siksa kubur. Kan? Boleh jadi memang kita rekod tu dekat dengan kubur dan sebagainya, tapi tak tahu bunyi apa. Jangan duk pandai-pandai sebut lah. Kan? Bagi dalil bukti dulu. Mana kata tu kan. Tapi boleh jadilah. Tak apalah. Kan? Yang ni kita nak bagi tahu apa? La yanfa'ul alim wa la yudarrul jahil. Tidak memberi manfaat pun kepada orang yang mengetahuinya. Wa la yudarrul jahil. Tidak memberi kemudaratan kepada orang yang tak tahu benda ni. Jadi karamah dan sebagainya ni, kalau ada kelebihan, ya mungkin itu hanya sahaja pada pandangan kita. Pada pandangan dia, boleh jadi itu adalah apa? Tuan-tuan?
istidraj. Apa dia itu istidraj? Supaya Allah nak menjauhkan individu itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tengok aku boleh buat ke ni? Nak tutup mic, bismillah. Pejam betul. Tutup mic tu. Faham? Tuan-tuan duk nampak kalau merah tadi, ada kalau merah. Oh tak ada tani. Kadang-kadang ada merah tani. Tuan-tuan nak tengok karamah saya? Nak tengok tak mau? Pejam mata, bismillah. Tutup. Tu. Kalau itu pada pandangan tuan-tuan karamah, di sisi Allah saya itu apa? Istidraj. Saya menunjuk-nunjuk supaya Allah nak menjauhkan dari saya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya dari segi karamah, kelebihan itu hanyalah individu itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak tahu nak jawab lebih. Dari segi kelebihan orang ni saya tak tahulah. Habib ni, Tok Syekh ni, Pak Long ni, Pak Kiai ni, Ustaz ni, Mufti tu, saya tak tahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Soalan yang lain. Satu soalan pun pusing banyak. Ya, silakan. Ya. Macam mana? Sekali? Iklan. Sebenarnya secara umumnya ianya adalah dilarang. Haram. Okey? Tetapi kita lihat kalaulah penjualan itu